Semasa sharing daripada doktor, kalau siapa-siapa ada soalan boleh dekat chat ataupun bila sampai waktu Q&A nanti kita boleh direct tanya. Okay? So semua setuju? Tunjuk thumbs up sikit. Thumbs up. Bukan. Okay. Yalah. Alright. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menjemput Dr. Azri Fikri. Assalamualaikum semua. First time saya buat Zoom sesi macam ni. So kalau kata ada apa-apa yang tak clear ke apa, just tanya je lah. Kita buat santai. Okay. So bunyi bising sikit lah kat belakang tu. Okay tak? Dengar clear kan? Semua. Okay, sekejap. Dah. Okay. Okay, dah. Alright. Okay, topik yang saya pilih ni sebab saya rasa topik ni sangat relevan. Okay. Dan kita pun still dalam PKPB ataupun still dalam fasa ke-4 PKP kita dan akan diteruskan dalam sebulan lagi. So, kita masih tak keluar daripada COVID, kita masih tak berjaya putuskan rantaian COVID dan anak-anak semua dekat sekolah, bukan dekat sekolah, masih dekat rumah. Ada yang dapat homework, ada yang tak dapat buat homework, ada yang tak buat homework, semua macam-macam ada. Jadi satu benda yang baru untuk budak-budak dan satu benda baru untuk mak ayah juga. Dan kita tak semua tak pernah alami benda macam ni. Okay, sebab tu benda ni dinamakan sebagai novel coronavirus, benda yang baru. Okay. Kalau kata pengalaman kita daripada sejarah, kita pernah lalui influenza, wabak influenza tahun 1918 di mana tahun tu dah membunuh lebih 50 juta orang. Dan dia bermula daripada sikap kita yang suka berjalan dan pada 1918 dia bermula daripada perang, berjangkit daripada US ke pertengahan tahun di England dan ke hujung tahun di Disember jatuh pula ke Australia yang menyebabkan lagi ramai orang mati sebab orang berperang. Dan sekarang ni kita tak ada perang-perang tapi kita banyak dalam dunia yang global ni kita banyak travel yang menyebabkan senang berjangkit benda virus macam ni lah. Alright. Dan kalau kata guideline untuk ibu bapa semua tak ada negara yang pernah keluarkan lagi. Kalau kata paling banyak pengalaman pun adalah negara China dan China pun cuma cepat daripada kita 2 bulan dan bila dia mulakan sekolah tengah bulan 3 ataupun awal bulan 4 penuh dengan kontroversi. Sekolah ada yang banyak kes negara dia dah naik balik dan kalau kata kita tengok di statistik setiap hari di negara China ada saja kes-kes baru yang dilaporkan. Kes-kes kematian pun dah naik balik dan gelombang kedua pun kita dah tengok di Korea dan juga di Jepun. So masa-masa yang mencabar untuk kita. Kepada yang ada sedara ataupun kenalan yang bekerja sebagai guru, macam-macam spekulasi kita dengar juga. Ada yang kata bulan September akan start sekolah, ada yang kata cuma SPM dan STPM saja yang dibenarkan bersekolah. Ada juga cikgu yang kata tahun depan baru start sekolah dan macam-macam. So, yang penting sekarang apa yang kita nak buat dalam nak menyediakan kanak-kanak supaya kita bersedia untuk memasuki fasa pasca COVID. Okay? Yang kita tak tahu macam mana nak didefinisikan. Okay? Sebab kita tak ada vaksin, kes tak akan jadi kosong. Virus ni akan ada bersama dengan kita sentiasa. Jadi kita tak nak kena belajar nak hidup macam mana dengan virus ni. Okay. Dan kalau kata banyak yang perasan kepada yang ada anak-anak kecil kat rumah, bila kita buat usaha untuk putuskan rangkaian COVID ni, mak ayah juga akan perasan sebenarnya kita putuskan rangkaian banyak benda. Seperti batuk sesama pun dah kurang. Kes di hospital, kalau kata di tempat saya rasa sepanjang bulan April tak sampai 20 budak pun yang masuk. Saya dikabarkan di KPLC Kajang, saya tak pasti nama doktor pediatrik tu, doktor kanak-kanak tu, tapi saya diberitahu dia ada kosong
admission untuk sepanjang bulan April. So kita putuskan bukan setakat coronavirus, kita putuskan influenza, kita putuskan pneumococcal, kita putuskan chickenpox dan semua benda-benda lain. Dan benda yang baik untuk mak bapak, dan adakah bila kita masuk ke fasa sekolah bermula balik, benda ni takkan ada, benda ni tetap akan ada. Okay. Bila budak-budak sekolah, nak tak nak sebenarnya kita kena terima dekat dalam sekolah dan dekat dalam nursery, itu adalah sumber jangkitan sebenarnya. Nak tak nak kita memang kena terima, dan daripada guru-guru, daripada kanak-kanak, daripada anak-anak kita, daripada cikgu-cikgu semua tu, kita semua sekarang ni dah belajar daripada kesilapan kita, dan kita harap kita tak ulang kesilapan yang sama lah. Okay. Sebagai contoh, kalau kata dulu kita anak kita sesama sikit dan kita hantar pergi ke sekolah ataupun pergi ke nursery, anak kita balik okey je. Okay. Tahu-tahu 3-4 hari selepas tu, anak kawan kita pula dah dimasukkan ke hospital. Okay. Dan benda-benda macam ni kadang-kadang kita pernah dengar dan kita tak rasa kita yang bersalah. Tapi sebenarnya kita, benda itu adalah tanggapan yang kurang tepat jugalah. Kenapa saya cakap macam tu? Kalau kata daripada aspek contohnya lah, influenza A. Saya ada influenza A, saya cuma ada demam dan batuk. Saya paskan dekat budak individu B, dia mungkin ada batuk dan sesama, dia mungkin tak ada demam, dan dia mungkin aktif makan minum semua tu, dan dia paskan kepada individu C, budak tu mungkin boleh dapat demam tinggi, jangkitan paru-paru, masuk ke ward, pakai oksigen, duduk di ward 4-5 hari, pakai antibiotik dan macam-macam, dan baru budak tu boleh balik. Dan cycle ni tak akan stop sebab kita tak tahu benda tu boleh jadi serius. Dan daripada kes COVID kali ni, kita memang belajar, dan ini adalah satu pengajaran untuk kita, dan masa yang kita ada kita kena gunakan untuk mempersediakan diri dan pasangan untuk menghadapi alam yang baru nanti. Okay. So kalau kata saya pergi ke skop persediaan untuk ibu bapa, kita akan melihat topik ni daripada beberapa sudut sebenarnya. Okay. Daripada persediaan ibu bapa ni, kalau kata kita bercakap daripada ibu bapa dan dewasa yang lain, dan juga mungkin ibu bapa kepada anak-anak, dan juga sekarang kita mungkin akan tambah skop lain ialah ibu bapa untuk menyediakan anak ke sekolah. Okay. Kalau kata kita nak tambah skop lain, kita boleh tambah kepada skop menyediakan suasana yang paling baik di sekolah. Terbaik takkan ada, yang paling baik sebaik mungkin, itu yang kita boleh usahakan. Okay. Dan kalau kata saya sendiri sebagai bapa kepada 3 anak-anak kecil, dan saya yakin ramai di sana pun mempunyai anak-anak yang kecil. Okay. Bermulanya daripada awal Mac ataupun pertengahan Mac, habit kita mencuci tangan adalah sesuatu yang perlu diteruskan dan dijadikan kebiasaan. Okay. Daripada bangun pagi, siap-siap untuk pergi kerja, satu benda yang saya telah stop buat adalah kontak dengan budak-budak. Saya tak cium budak, dan saya tak peluk budak sebelum pergi ke sekolah ataupun pergi ke kerja, kerana saya tidak tahu kalau kata budak-budak tu tak sihat dan dia pas dekat saya, dan mungkin saya pas dekat orang lain. Okay. Dan keluar pintu, hand sanitizer memang sentiasa kena ada. Dalam kereta pun ada hand sanitizer. Di tombol pintu pun kita tak tahu kalau kata ada orang tinggalkan kuman ke apa-apa. So benda ni adalah satu yang kita jadikan habit. Macam juga kita solat, macam juga kita ambil wuduk dan kita tak tinggal apa-apa. So kita kena kekalkan habit yang kita dah buat. Dan bila masuk, tak perlu kata sebenarnya tak perlu tunggu 2-3 bulan lagi. Bila kita dah masuk peringkat yang PKP dah dilonggarkan pun, kita dah start tengok orang dah mengambil ringan benda-benda macam ni. Dan kita tak tahu kalau kata seminggu 2, dan kita yakin sebenarnya dalam 2 minggu daripada sekarang, bila nak masuk musim raya, kita akan start tengok kenaikan kes. Dan seminggu selepas raya akan nampak lagi banyak kenaikan kes sebab kita tahu ramai yang akan balik kampung.
walaupun kerajaan tak pernah akan merentas negeri, kita tahu sebenarnya ramai akan buat alasan kata orang ni sakit, orang tu sakit. Itu adalah realiti dan kita tak boleh nak lari daripada yang tu. Okay. So kunjung-mengunjung hari raya ni pun saya rasa bukan satu benda yang baik lah. Baru saja saya rasa dalam 2 jam yang lepas di Bahrain, di mana satu individu tak sihat dan diorang berbuka puasa secara ramai-ramai, 15 orang kena COVID. Okay, saya rasa itu contoh yang cukup baik dan untuk kita ambil pengajaran dalam masa yang terdekat dan juga dalam masa jangka sederhana kepada panjang, supaya kita tidak jadikan habit sampailah vaksin ini betul-betul ada. Dan vaksin memang akan ambil masa yang betul-betul panjang, kita dah tahu. Okay. So berkumpul memang tidak boleh, cuci tangan sentiasa kena buat, cuci permukaan tempat kita kerja sebelum bermula. Dan ada salah satu poin yang saya tulis dalam artikel adalah sebelum kita start kerja, kita jadikan satu habit, kita kena cuci dekat permukaan meja supaya kita betul-betul yakin yang permukaan kita bersih. Dan kita tahu kalau kata kita dah buat, insyaAllah kita selamat dan kita tahu mungkin benda itu datang kepada orang lain. Okay. Kita walaupun secara tak langsung kita dah eliminate satu source of kuman. Okay. Dan bukan setakat lap dengan air, tapi dengan pencuci yang ada sabun semua itulah. Okay. Satu benda yang saya rasa daripada konteks Muslim dekat Malaysia sebenarnya adalah, especially dengan sekarang, bila kita cakap dalam konteks bulan puasa adalah kalau kata yang bekerja dekat office, waktu tengah hari dia nak cari tempat nak rehat, nak tidur. Kita tak boleh makan sekarang kan, so akan cari tempat nak tidur. Dan tempat yang jadi mangsa kalau kata dulu-dulu adalah surau ataupun masjid. Okey, kalau kata masjid tahan lagi, tapi kalau kata kita bercakap dalam konteks surau biasanya kalau kat tempat kerja adalah sesuatu yang terlalu kecil, confined space, 4 dinding, tak ada peredaran udara. Dan bila kita duduk sah-sah akan ada 2-3 orang. Dan bila kita ada 2-3 orang, mungkin kita akan solat jemaah dulu. Peringkat awal mungkin kita akan duduk jauh-jauh 1 meter, 2 meter, tapi makin lama akan makin ramai dan kita tak akan buat apa yang kita rasa betul bila kita buat sekarang. So surau sebenarnya adalah tempat yang agak bahaya dan saya memang tekankan dalam artikel saya, surau adalah sesuatu yang bukan kata tempat yang tak boleh pergi, tapi kita cadangkan bawa sejadah sendiri dan ambil wuduk dan solat di pejabat masing-masing. Dan itu yang saya buat dah 3 bulan. Ada satu poin yang saya tak tahu patient tu ada kontak dengan COVID dan saya solat di surau dan seminggu selepas tu saya terpaksa buat COVID punya test. Alhamdulillah negatif. Okay. So surau, confined space, dan ini confined space ni salah satu yang 3C dah disebut oleh Dr. Hisham selalu. Okay. Confined space dan 2C yang lain apa tadi saya tak ingat dah. Okay. Crowded, benda tu semua kena dielakkan. Okay. Dan masjid pun benda yang sama lah dan kebetulan memang masjid disebut dengan terang kita tak boleh pergi. Okay, surau ni tempat yang disediakan di tempat kerja. So itu adalah tempat yang agak mencabar. Dan especially untuk Muslim kita nak main sentimen itu memang benda yang susah lah. Okay, sebab orang akan kata tak takut Tuhan ke ataupun lagi takut virus daripada takut Tuhan ke. So sentimen tu adalah sesuatu yang kita kena tolak tepi lah. Kalau kata kita pembawa, alhamdulillah kita tak kena, tapi kita tak tahu kalau kita jadi pembunuh yang kita tak sedar. Okay. So kena elakkan. Majoriti yang meninggal adalah umur 60 tahun ke atas, yang kita dah tahu. Okay. Tapi ada juga kes yang berumur 34 tahun, salah seorang jemaah tabligh. Dan di China salah seorang doktor yang mati pun umur baru 29 tahun. So faktor muda ada protection tapi bukan bersifat 100% lah. So kalau kata kita kena, kita boleh jadi teruk dan kita tak nak benda terjadi, especially musim-musim raya nak dekat dah. Okay. Dan untuk orang yang dewasa juga, kita juga ada satu habit yang kadang kita rasa okey je nak kongsi makanan. Kan? Makanan orang beli ke ais ke apa dan kita sedut sikit. Ataupun orang beli nasi goreng, kita ambil satu sudu, rasa sedap kan. So tu antara habit yang kita dah kekal buat dah kat 30 tahun. Saya dah kat 37 tahun dah. Okey, umur tak nak sebut sebenarnya. Okey. Tapi tu adalah benda yang memang kita nak tak nak
kita kena elakkan lah. Okay. Ada juga orang yang nak tanya, kalau kata kita buat COVID hari ni dan ujian tu negatif, okey dah, sebenarnya nak share. Okay. Kita kena faham yang kita buat ujian COVID tu dan kita bercakap pasal konteks COVID sekarang. Kalau kata kita buat test tu negatif hari ni, Alhamdulillah, memang kita tak ada COVID lah. Tetapi, mungkin betul-betul selepas buat test tu, kita terdedah pada orang yang dapat COVID. Okay. So, mungkin esok lusa tu baru kita, kalau kata kita test lagi sekali, mungkin dah positif COVID. So, benda yang kita patut elak, memang kita patut elak. Dan satu culture yang kita, saya rasa bukan setakat doktor, saya rasa mana-mana manusia, kita selalu rasa yang kita adalah golongan yang selamat. Kita selalu rasa kita tak kena, kita selalu rasa kita golongan yang bernasib baik. Dan itu, saya tak tahu nak kata okey ke tak okey kan, tapi kita tak tahu siapa yang ada. Dan dalam konteks semalam di Perak, ya, ada orang nak pergi kerja, so dia buat test COVID, dia perfectly sihat dan test dia positif, adik-beradik dia pun positif, semua sihat. Okay. Sama ada kalau kata dia pergi kerja dan dia pass, dan kita ingat itu yang terjadi dekat Itali, yang mana seorang, bukan Itali, di Sarawak, yang perempuan ni dia balik daripada Itali, dia tak kuarantin dan dia pergi bekerja dan dia bunuh 2 orang yang lain secara tak sengaja. Okay. So kita dah sentuh daripada konteks ibu bapa kepada dewasa yang lain. Okay. So dekat situ saya rasa mungkin tak berapa susah sangat. Okay, tapi dalam konteks ibu bapa kepada anak-anak, saya rasa ini yang sangat-sangat mencabar. Okay. Umur 7 tahun mungkin boleh diajar lagi. Okay, tapi kalau kata bila kita bercakap pasal budak-budak ni, kita bercakap daripada peringkat baby. Kemudian dia masuk ke peringkat yang setahun 2 tahun, kita dah start hantar ke nursery. Okay. Nursery kalau kata nasib baik 5 orang, 10 orang, tapi dekat KL kita tahulah yang 20 orang. Walaupun educated tu adalah trained educators, tetapi orang educated daripada aspek menjaga dan mendidik budak-budak, bukan daripada aspek kesihatan. Dan seterusnya kita bercakap prasekolah, sekolah dan sekolah menengah. Dan setiap peringkat ni dia punya training regime dia berbeza. Okay. Sebab ialah umur budak-budak berkembang dan apa yang dia boleh terima daripada kita ajar berbeza. Okay. Dan kalau kata budak-budak, first kali kalau boleh kita tak bawa keluar lah. Okay. Sampailah vaksin ada, dan kita tak tahu vaksin ni pada umur berapa kita boleh bagi. Okay. Setengah vaksin macam influenza, umur 6 bulan baru boleh bagi. Okay. Kalau kata dia terkena influenza umur 2 bulan, nak buat macam mana? Memang benda tu boleh dibagi seawal 6 bulan. Ataupun pneumococcus contohnya dia boleh bagi 2 bulan, tapi kalau kata dia dapat sebelum tu, kita tak boleh buat apa. So baby dan kebanyakan vaksin ni at least untuk yang benda-benda yang special lah, yang ambil dekat private ni lepas 6 bulan baru boleh ambil. Okay, so at least 6 bulan hingga 12 bulan tu kita kalau boleh minimumkan pergerakan baby. Okay. Culture orang Melayu ataupun mana-mana pun sebenarnya saya rasa adalah kita suka cium budak, cubit-cubit semua-semua tu kan. Okay, so yang tu memang yalah, kalau kata kita just anggap kita pembawa kuman, kita tak ciumlah orang, tapi kita sentiasa rasa kita sihat. So kalau boleh kita try elakkan benda-benda tu dulu. Okay. Dan bila masuk umur 1 tahun pun kita tak boleh nak bekalkan sanitizer ataupun face mask. Orang tak akan pakai. Jadi budak-budak tak akan suka. So cuci tangan tu memang sebelum keluar rumah, selepas sampai ke tempat pengasuh ataupun kat nursery. Okay. Dan bila masuk tu memang kita kena check temperature. Kalau kata kat rumah kita dah rasa anak tak sihat, seringan mana pun sebelum vaksin ni ada, nak kita memang kena berkorban sebagai amak bapak lah. Bukan benda yang sedang. Okay. Zaman sekarang, zaman dulu bekerja. Mak bekerja, ayah bekerja, jadi kalau kata seorang tak sihat, aduh, stres. Okay. Tapi itu adalah realiti yang kita mungkin anak kita kena okey. Mungkin sesama saja. Dia pas kuman tu dekat cikgunya ada orang tua kat rumah, tahu-tahu orang tua kepada cikgu tu yang ni. Dan biasanya kalau kata kita tak ada kaitan saudara, kita susah nak cari siapa punca, dan kita biasanya takkanlah nak salahkan budak-budak dia jaga kan. Okay. Dan ada juga yang cadangkan dekat tempat pengasuh tu kita pisahkan budak, mungkin satu grup 3 orang, grup B 3 orang, grup C 3 orang. Benda yang senang nak buat kita
tak senang. Tempat tu kalau ada 5-6 pengasuh, okey. Kalau kata ada 1-2 pengasuh, memang agak mencabarlah. Dan ada juga presiden daripada Persatuan Nursery dekat Malaysia bising 2 hari lepas. Dia kata budak-budak memang nature dia kena campur. Kalau tak budak-budak tak berkembang. Itu lagi nak mencabar. Kan? Tapi untuk sekarang nak tak nak kita kena terima itu adalah pengorbanan dan ini adalah benda baru. Tak ada siapa yang sangka COVID ni datang. Tak ada siapa yang ada ilmu pengetahuan yang komplit pasal COVID. Dan atas dasar itu juga macam yang saya sebut tadi dinamakan sebagai novel. Benda yang baru. Okay? Bukan novel kepada buku cerita tapi novel sebagai benda baru. Okay? Dan kalau kata budak-budak kebanyakan nursery bahkan sediakan makanan. Okay? Seeloknya benda ni disediakan di rumah lah. Okay? Makanan tu disediakan di rumah, jadi bekal kita adalah bekal yang tak bercampur dengan budak-budak yang lain. Okay? Dan bila kita cakap pasal bekal, sudu, garpu semua kena sendiri punya lah. Okay? Tak campur dah dengan orang lain. Dulu kalau kata tak, kita memang tempat pengasuh tak akan cuci apa semua dan insyaAllah memang bersih pun. Okay? Tetapi kita tak boleh nak kata 100% dan mungkin masa yang dia nak suap tu, masa itulah dia bersin dan kita tak perasan. Okay? Dan selalu saya gunakan konteks yang cerita yang sama kepada pasien-pasien saya adalah kadang-kadang kita rasa kita sembuh, kita bersin dekat orang, kita batuk ke orang, itu yang orang dapat kuman. Okay? Tapi yang kita tak perasan sebenarnya adalah bila kita bersin, kita tak cuci tangan, kita just kesat-kesat sikit dan kita pegang budak lain. Okay? Ataupun kita suap makanan dekat orang lain. Dan benda tu sebenarnya yang transfer kuman daripada tangan kita kepada mulut orang lain. Dan kalau kata kita bercakap pasal COVID, virus tu berjangkit melalui dalam mulut ataupun hidung ataupun air mata. Yang tu yang kita tahu. Okay, dan kalau kata kita, sebab tu yang ditekankan banyak-banyak kali adalah cuci tangan. Okay, walaupun kita sihat, kita pegang tombol pintu ke, kita nak tangga, kita pegang railing tu, cuci tangan. Kita tak tahu. Okay, sebab kuman tu dia boleh duduk atas permukaan. Kajian lain kata data lain, ada yang kata sehingga 8 hari, ada yang kata 4 hari ataupun ada yang kata 2 hari ataupun beberapa jam. Okay? Dan kita tak boleh nak bersihkan rumah orang. Kan? Jadi apa kita buat? Kita bersihkan tangan sendiri. Dan sama ada bila nak masuk ke tempat pengasuh tu nak salam dengan pengasuh ke tak, itu saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay? Tapi dalam benda macam ni, saya rasa cikgu pun takut. Okay? Tapi kita punya culture tu sendiri. Culture kita adalah kita sangat rapat dengan orang lain. Kita akan bersalam, kita akan peluk dan itu adalah cabaran-cabaran daripada aspek culture kita lah. Okay. Dan kalau boleh, seterusnya kita akan masuk ke peringkat prasekolah dan sekolah rendah. Dan sini kita tengok dalam kumpulan yang dah start ada boleh berfikir logik sikit. Okay. Dan untuk kita nak tekan, nak jadikan benda ni satu habit untuk orang, sebenarnya benda ni kena buat daripada rumah. Okay. Contoh yang juga saya akan bagi ialah macam kalau kata saya dapat satu kes kanak-kanak obes yang besar macam tu kan. Okay. Selalu doktor akan bagi nasihat kena kurang makan tu, kena kurang makan ni, kena berlari, kena exercise. Budak tu baru 4 tahun, 5 tahun kan. Okay. Jadi dan datang mak bapak dia pula semua jenis besar-besar kan. Jadi saya kata macam mana kita nak selesaikan masalah bila kita tengok kita suruh budak tu jangan makan, tapi dalam masa yang sama mak bapak pukul 7 makan, pukul 9 duduk layan teh tarik dengan roti canai. Jadi benda ni adalah culture secara family. Okay? Dan negara kita ni pelik sikit banding dengan negara ASEAN yang lain. Kita bukan negara maju. Okay? Tapi kita ada dua-dua ciri yang tak elok. Okay? Kalau kata kita bercakap daripada aspek Kemboja ataupun Laos, diorang punya kanak-kanak kecil dan terbantut. Kita bercakap pasal Indonesia, kanak-kanak terbantut. Thailand mungkin obes. Kita terbantut ada, obes pun ada. So ini adalah sesuatu yang kita mulakan daripada family. Dan poin saya adalah budak-budak ni kena train bersama-sama dengan kita. Kalau kata kita nak dia cuci tangan, kita kena cuci tangan. Bila balik kita tunjuk habit. Dan mak bapak kalau kata balik,
jangan peluk budak, jangan sentuh budak, mandi dulu. Okay. Itu yang saya buat. Saya tak akan sentuh budak, saya akan halau ke tepi, saya kata saya nak mandi dulu, dah tukar baju, dah dua sabun segala muka, baru saya akan pegang budak lah. Okay. Sebab kita tak tahu kalau kita pembawa sebenarnya. Okay. Budak-budak bagusnya dalam konteks COVID ni, diorang secara umum diorang pembawa dan penghidap yang ringan. So, diorang tak ada apa-apa masalah. Tapi bila diorang jadi pembawa dan penghidap ringan, bila diorang pas ke orang lain, itu yang bahayalah. Okay. So, mak bapak bila balik, kalau kata seeloknya kalau kata kat tempat kerja boleh, alhamdulillah lah. Okay, tapi sampai kat rumah kita tak tahu kita dah sentuh apa. Jadi bila balik tu pastikan mandi dulu, baru ada kontak dengan budak-budak lah. Walaupun biasalah umur 2-3 tahun dah nampak mak bapak tu akan berlari ke mak bapak. Ya, tapi itu adalah sesuatu yang kena ajar orang. So bila diorang nampak ni habit yang diorang kena buat, diorang tahu bila balik sekolah diorang tak boleh peluk mak bapak, diorang tak boleh duduk meja makan tengah hari ke, diorang kena balik, diorang kena mandi dulu. Okay. Jadikan benda ni habit. Ataupun bila balik keluar daripada buang sampah, okay, cuci tangan dan cakap budak ini adalah benda yang kita kena buat. Okay. Dan sebenarnya kita pun tahu 2-3 bulan lagi orang akan lupa benda macam ni. Okay. Tapi bila kita belajar daripada sejarah, daripada 1918, betul-betul dalam 2-3 bulan selepas influenza pertama keluar, Spanish flu tu keluar, terjadi wave kedua yang tu yang lagi teruk. Dan kita tak tahu wave kedua kita akan start bila. Okay. Alright. Dan daripada budak-budak, so kita kena tekankan habit bersama-sama dengan keluarga lah. Okay. Dan juga kalau kata mak bapak bila kita jemput budak-budak di sekolah, apa yang kita nak buat? Okay, adakah terus masuk kereta ataupun pergi ambil diorang? Okay. Saya rasa yang viewer ni banyak duduk kat bandar besar. So kita pun tahu dalam senario kat bandar besar, mak bapak kebanyakan ni paranoid dan diorang akan tunggu dekat depan sekolah. Okay, beratur panjang, budak-budak sampai 100-200 orang. Jadi mak bapak pun 100-200 pasangan. Okay. So saya sebenarnya kita kena tekankan sebelum sampai sekolah adalah dan bila balik sekolah tu utamanya lah, kita jangan peluk orang bila sampai. Just anggap diorang ni pembawa juga. Okay. Dan bila sampai jumpa diorang, bagi diorang hand sanitizer, baru diorang masuk dalam kereta. Okay. Jangan cium, jangan sentuh sebaiknya lah. Dan kita mungkin tak boleh elak sebab anak-anak kita pegang beg sekolah budak dan kita pimpin tangan budak. Okay. Mana-mana pun kita kena berjalan selamat sebab kita tak tahu. Okay. Dan tempat berkumpul budak-budak tu adalah tempat yang ramai. Walaupun diorang budak-budak, kita tak tahu sama ada diorang pembawa virus ataupun tidak. Okay. Sebelum saya masuk ke konteks sekolah menengah, sebenarnya saya nak tekankan satu lagi kalau boleh, untuk ibu bapa merokok lah. Saya rasa benda ni sangat-sangat mencabar, terutamanya bapa-bapa lah. Okay, bukan senang. Dan daripada pengalaman kerja saya duduk dalam buat kanak-kanak ni, walaupun saya tak ada data, tapi saya jenis yang suka bertanya dan berbual dengan bapa. Dan kebanyakan yang masuk disebabkan jangkitan paru-paru ataupun pneumonia ni, 80 hingga 90% bapaknya adalah perokok. Okay. Dan kita pun tahu perokok, kalau kata untuk orang tua, bila dah tua-tua, diorang jadi macam asma. Untuk budak-budak, diorang akan start macam tu, diorang akan start dengan senang batuk dulu. Bila datang kuman baru yang menghasilkan kahak lagi, benda tu akan jadi macam 2-3 kali ganda. Okay. So merokok ni adalah sesuatu yang kena ni lah, kalau boleh berhenti. Ataupun yang paling-paling kurang ialah saya biasa akan cakap dengan orang lah. Biasanya asap rokok ni kita akan bau dan diorang isap rokok kat luar. Mak bapak dia kata diorang akan isap rokok kat luar rumah. Okay. So diorang kata budak-budak tak terkena apa-apa kesan pun. So betul ke tak? Kebanyakan saya kata tak. Okay. Kenapa? Sebab bila diorang merokok, kebanyakan masa mungkin seorang, tapi banyak masa juga diorang isap rokok mamai. Okay. So yang lekat dekat muka asap-asap tu, yang lekat dekat tangan diorang, permukaan tangan diorang, dekat baju, bila diorang balik rumah, diorang pegang budak. Diorang cium-cium budak dan itu yang diorang sedut. Okay. So itu antara benda yang kita tak sedar sebenarnya daripada konteks merokok. So merokok ni adalah sesuatu yang kalau bolehlah berhenti
ataupun paling kurang ialah kalau kata esok keluar rumah, balik tu dah masuk rumah, kena tukar baju, kena mandi, baru bukan budak. Konsepnya sama dengan COVID. Okay? Diorang akan sedut daripada mak bapak. So kita kena start daripada situlah kalau boleh. Okey, kalau kata kita masuk balik ke peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, saya rasa benda ni agak mencabar sebab ini melibatkan Kementerian Pendidikan dan polisi sekolah, tapi perhimpunan adalah benda yang sesuatu yang perlu dielakkan lah. Okay. Perhimpunan pagi, diorang kan beratur 1 meter jarak daripada satu ke satu yang lain, saya tak tahu lah besar mana space yang diperlukan. Jadi saya rasa perhimpunan itu adalah sesuatu yang tak patut diadakan langsung. Okay. Dan juga sukan dan juga kantin. Kalau kata sukan pun, contact sports mungkin mencabar. Bola dan sukan-sukan yang macam tu melibatkan ramai orang, saya tak pasti kalau kata kerajaan akan benarkan. Ya, tapi kalau kata bercakap pasal konteks di kantin, ada dua aspek. Satu adalah kanak-kanak tu sendiri kena ajar pasal cuci tangan. Dua adalah makanan yang dibawa lah. Okay. Kalau kata nak beli makanan dekat sekolah pun saya tak rasa ada masalah asalkan makanan tu bersih. Tapi bila beratur dan melibatkan bila beratur tu akan bersentuhan ramai orang. Orang lain akan pegang sudu garpu yang ada dekat tempat nak ambil makanan. So itu melibatkan pemindahan virus daripada satu individu ke individu yang lain. So lebih elok kalau kata bawa sendiri. Dan pemakanan tak jauh beza untuk setiap kategori dan peringkat umur. Pemakanan yang sihat lah. Gula-gula ringkas macam makanan snack, junk food, itu benda yang kena elakkan. Okay. Kalau kata nak sentuh pasal doktor tak marah, tak apa. Okay. Kalau kata konteks macam orang ada golongan anti vaksin, cakap pasal vitamin C, semua tu benda yang tak ada bukti lah. Okay. Dan dos budak-budak kalau kata ada pun dia tak sama dengan dewasa. So jangan start benda yang baru. Dan budak-budak memang majoriti dia akan sembuh sendiri kalau kata dia orang ada COVID-19 pun. So tak ada kaitan dengan vitamin pun sebenarnya. Asalkan pemakanan dia orang cukup, sihat, sepatutnya dia orang tak ada apa-apa masalah lah. Okey. Untuk yang masuk peringkat remaja, daripada satu aspek dia orang boleh diajar. Okey. Macam mana kita ajar dia orang solat, macam mana kita ajar dia orang sebenarnya. Okey. Tapi setiap peringkat umur dia akan ada cabaran masing-masing lah. Contohnya merokok, remaja, diorang nak melepak sana sini, diorang akan tipu. Okay? Dan kadang-kadang kita nak mengajar, diorang tak dengar pun sebab untuk diorang benda tu tak ada apa-apa dan diorang tak nampak benda sendiri sebab diorang bukan macam kita dah nampak benda yang dah terjadi, kita dah ada pengalaman sikit, so pengalaman kita tak sama. Saya nampak ada orang tanya pasal makan madu. Madu benda yang generally bagus, okay? Tapi kata nak mencegah ataupun merawat bukanlah. Tapi in general dia bagus untuk kesihatan. Okay? So seterusnya adalah daripada orang yang tak sihat pun saya dah sentuh tadi. Okay, saya rasa topik yang seterusnya yang saya rasa agak penting adalah macam saya sentuh mula-mula tadi, bila kita try putuskan rangkaian COVID, kita dah putuskan influenza, kita dah putuskan pneumococcus, chickenpox dan lain lagi. Okay. So bila kita buka sekolah balik, benda ni akan datang balik. Okay. Soalannya cuma bila. Okay. Seminggu sekolah pertama mungkin tak kena, tapi selepas 2-3 bulan benda ni akan start kita nampak balik. Okay. Dan macam sekarang dah seminggu 2 minggu selepas COVID PKP dilonggarkan pun kita still tak dapat patient lagi. Sebab budak-budak duduk kat rumah, so diorang memang sihat. Dan kalau kata kes-kes accident pun doktor TPD pun tak dapat kes sebab diorang tak ada orang yang keluar rumah, tak ada yang accident apa semua. Okay. So apa yang boleh dibuat sekarang adalah vaksin budak semana yang boleh. Okay. Vaksin ni adalah benda yang investment lah untuk saya. Saya pandang vaksin ni sebagai investment. Okay. Influenza, kita dah banyak pengalaman. Korang sebagai ejen mungkin dah banyak pengalaman, especially bulan 12 baru ni, bulan 11, bulan 12 baru ni, berapa banyak yang sampai kena reject case, kena refer sana sini sebab katil tak ada. Okay.
So apa yang mengopak boleh buat sekarang adalah bagi influenza punya injection, okay. Pneumococcal, rotavirus untuk cerit berit dan juga untuk chickenpox. Okay. Benda semua adalah investment, dan kalau kata untuk saya sendiri yang dah lama pengalaman dalam bahagian kanak-kanak, untuk saya sendiri pun apa vaksin yang kat luar yang ada kat market semua saya dah bagi. GE yang tak ada dekat Semenanjung, yang dekat Sarawak wajib dibagi pun saya bagi. Meningococcal yang kita bagi untuk pergi umrah pun saya dah bagi untuk semua anak-anak, sebab saya pandang sebagai investment, okay? Untuk mencegah. Okay, jadi bila sekolah ni dah dibuka, kita tahu yang diorang ni insyaAllah takkan kena benda ni, dan kalau kata diorang ada batuk sesama, kita dah tahu insyaAllah dia bukan influenza. Dan kalau kata dia dah demam tinggi ke apa, kita tahu mungkin kita kena pergi cek COVID sebab kita rasa kebarangkaian COVID dah tinggi dah masa tu. Okay? Sebab kita dah eliminate, kita dah campak ke tepi kes-kes macam influenza, kes-kes macam pneumococcal, kita dah tolak ke tepi sebab kita dah dapat protection insyaAllah lah daripada vaksin. Vaksin ni tak ada siapa, tak ada mana pun yang bersifat 100%. Okay? Pneumococcal pun dia cuma cover 13 strain saja, ada berpuluh-puluh strain. Influenza pun ada banyak jenis, A dan B, dan tiap tahun akan produce vaksin yang baru. So yang mana perlu dapat vaksin, dan kalau orang kata macam point untuk kita nak train budak, kalau kata mau bapak pergi sekali untuk dapatkan vaksin influenza setahun sekali dan yang lain-lain lah. Okay, siapa yang dah dapat chickenpox, orang boleh tak payah ambil dah. Okay, tapi siapa yang mak bapak yang tak pernah dapat, orang boleh ambil bersama dengan anak-anak, ataupun siapa yang dah ada plan untuk travel, especially nak masuk raya ni, kalau boleh kita harap tak ada lah. Saya sendiri pun tak dapat balik beraya kat kampung. Ya, saya sendiri pun akan beraya dekat Batu Pahat sebab saya tak boleh travel. So harap-harap apa yang saya dah sentuh ni sikit sebanyak membantulah. Ya. Kalau ada apa-apa nak Q&A pun saya rasa saya dah boleh start dengan Q&A kot, kalau ada apa-apa soalan yang tak apa clear ke. Okay. So kalau siapa-siapa yang ada soalan, sekejap Saya nak tanya sikit boleh doktor? Boleh. Boleh. Okay, Assalamualaikum doktor. Saya Martin Ramli daripada Kelantan, bukan Sabah. Nama Martin tu. Okay. Saya nak tanya untuk mengenai vaksin tu doktor, adakah perlu sekali ambil, maksud berapa lama vaksin yang kita ambil itu, contoh macam influenza, berapa lama dia akan bertahan dalam badan? Adakah hanya dengan sekali ambil ataupun perlu berulang kali? Okey, saya rasa itu soalan yang sangat relevan sebenarnya. Ya, terima kasih doktor. Terima kasih. Influenza, kalau kata sifat virus ni, dia ada mutasi, dia ada mutation. Okay? Dan mutation dalam bahasa mudah dia ubah bentuk secara sikit-sikit lah. Okay? Untuk influenza, kalau kata cucuk tu selepas 15 hari baru ada antibody, itu berkenaan dengan influenza punya vaksin. Dan untuk setiap orang yang dah umur 8 tahun ke atas, dia cuma perlu sekali setahun. Okay? Sebab bila virus ni berubah bentuk, diorang akan hasilkan vaksin yang baru. Okay? Sebab tu kita tak dapat full protection. Kalau kata kita dapat influenza A sekarang, kita dah pernah dapat influenza A punya cucuk dah sebenarnya. Okay? Tahun lepas tiba-tiba kita demam tinggi, kita check influenza A positif. Possible? Memang ya. Sebab sifat dia berubah. Sebab tu influenza kita bagi setahun sekali. Kalau kata kita check pasal pneumococcal, kita tak bagilah lepas umur 2 tahun, kita bagi sekali, cukup dah. Okay? Tapi kalau kita cakap pasal influenza virus, dia akan berubah bentuk. So kalau kata influenza, memang setahun sekali. Kalau kata bila COVID dah keluar, dia perlu setahun sekali ataupun 6 bulan sekali ataupun 6 tahun sekali ke 2 tahun. Kita tak tahu lagi. Sebab kita tak ada ilmu lagi pasal benda tu. Cumanya kita harap sekali tu dah cukup dah lah. Tapi untuk kanak-kanak yang baru nak terima influenza, kalau kata diorang kurang daripada 8 tahun, bergantung pada jenis vaksin juga. Okay? Tapi kebanyakan secara umum, bila kita bercakap kurang daripada 8 tahun, diorang akan perlukan cucuk pertama, katalah sekarang ni bulan 5, diorang perlu second dose bulan 8, 3 bulan selepas tu. Kalau kata dekat Amerika vaksin jenis lain, diorang boleh bagi sebulan selepas tu, tapi kita punya 3 bulan. Okay?
So kalau kata kita bagi sekarang bulan 5, bulan 8, seterusnya budak tu akan perlu bulan 8 tahun depan, setahun sekali. Setahun. Okay. Alright, so harap menjawab ke ataupun apa-apa yang tak apa clear daripada aspek cucuk vaksin? Alhamdulillah menjawab sangat doktor. Terima kasih doktor. Sama. Okay, so ada lagi soalan? Okay, sekejap saya cek. Okay, ni ada soalan. Okey, doktor, berkenaan imunisasi pada anak-anak yang kita terlepas, contoh pada umur 7 tahun. Ini macam mana ni? Siapa yang tanya ni? Siapa yang tanya ni? Adib ke? Oh, okey. Soalannya apa? Okey, contoh, soalan dia berkenaan imunisasi pada anak-anak yang kita terlepas. Contoh budak tu sekarang umur 7 tahun. Adakah perlu kita kodok balik semua tu? Okey, tak juga. Sebenarnya kita kena tengok balik rekod dia. Kalau kata dia ambil dekat government dan kebanyakan government lepas 18 bulan dia akan stop, selepas tu umur 7 tahun. Okay. Kalau kata dia ambil dekat private daripada awal, private ada yang dia bagi extra, so kadang-kadang apa yang dia bagi tu kalau kata dia perlu ambil lagi, memang dia kena ambil lagi. Kalau kata dia memang soalan tu dekat influenza saja, dia just ambil untuk tahun ni sajalah. Yang mana lepas tu tak payahlah kalau kata dah lepas 3 tahun influenza, tak perlu nak cucuk 3 kali pun. Sekali je. Ambil tahun ni je dan seterusnya tahun depan pula. Tapi kalau kata merujuk kepada vaksin-vaksin yang lain, tu kena tengok yang mana yang dia terlepas. Nak jawab secara umum, payah sikit lah. Kita kena tengok. Dan kita memang ada sistem kalau kata untuk umur setahun terlepas ataupun umur 6 bulan terlepas, 9 bulan terlepas dan dia datang balik masuk umur 2 tahun ataupun 3 tahun. So kita kena tengok balik yang mana dia terlepas sebab kita memang ada sistem dia yang mana kita nak ganti dan macam mana nak ganti balik. Okay. Maksudnya kena pergi consult dengan pediatrician lah. Betul. Okay. Alright. Thank you. Okay. Apa cerita pasal rokok-rokok ni? Apa? Sensitif lah rokok. Aduh. Okay. Sekejap, nak tambah sekejap pasal rokok. Boleh. Oh, bagus tu. Dalam study yang diorang buat kat New Zealand, baru semalam saya nampak pasal study ni. Satu kotak rokok dekat sana, saya tak pasti berapa dia tinggi harga, tapi dia kata boleh beli makanan cukup untuk 3 hari, harga sekotak rokok. So itu antara plan saya lah untuk artikel yang saya akan tulis esok insyaAllah. Tapi tengoklah esok mood agresif macam mana. Nanti kita share daripada Facebook doktor tu kan lepas artikel ditulis tu. Okey, ni ada lagi soalan daripada Hazrimi. Terdapat penjaga yang tak bagi anak ambil vaksin. Macam mana nak yakin kepada penjaga bahawa vaksin itu adalah keperluan? Dalam masa yang sama, daftar sekolah pun perlukan anak yang ambil vaksin. Yes. Sekarang ni memang keperluan banyak sekolah. Dia nak tengok buku vaksin. Okay. Dan kalau kata pengasuh ataupun siapa-siapa yang tak terima budak yang nak vaksin, sebenarnya kita kena tengok konteks macam mana sebenarnya. Kalau kata dia cakap pasal vaksin yang dibagi dekat private dan benda tu memang tak ada dekat dalam government, sebenarnya kalau kata yang dah government pun diorang sebagian terima. Okay. Yang extra-extra tu kalau kata diorang reject tak ada masalah pun. Tapi seeloknya diorang kena terima lah sebab benda ni adalah protection. Bila kita bagi protection, vaksin ni bila cakap pasal protection ni bukan untuk kita seorang. Okay. Kita tak boleh nak bagi vaksin kepada 100% masyarakat. Okay. Ada segolongan kecil yang tak akan dapat vaksin. Contohnya orang yang tengah treatment untuk kanser ataupun memang dia lahir dengan sistem antibody yang tak kuat. Dia memang tak akan boleh terima vaksin. Dia terima vaksin, dia mati. Okay? Dia bukan macam kita yang badan yang alhamdulillah kuat setakat ni lah. So bila kita ambil vaksin, satunya kita protect diri kita. Nombor 2, kita protect orang yang tak boleh terima vaksin.
So kalau kata ada cikgu yang ataupun pengasuh yang tak boleh terima orang vaksin, saya rasa tu agak pelik lah. Tapi kalau kata dia perlukan nasihat, saya rasa better dia cakap dengan orang yang lebih faham lah daripada mungkin dia sendiri terpengaruh sikit sebanyak dengan golongan anti-vaksin. Apa saya tak boleh nak kata. Tapi selalunya kalau kata dia ada benda tak boleh, dia cakap dengan orang daripada bidang yang tu lah untuk pemahaman yang lebih elok. Okay. Okay. Untuk soalan seterusnya doktor boleh tengok chat tu. Kat mana Kan chat tu kat bawah. Chat 55. Okay. Pada bawah sekali. Okay. Ikut Ada sejarah soalan. yang ni sejarah 1918. Betul. Okay. Berapa lama masa kita ambil untuk nak settlekan second wave dan adakah kita jangka COVID-19? Ada second wave dan apa plan Malaysia nak handle? Wah, soalan. Alright. Okay, daripada first wave ke second wave, first wave dia start dekat Amerika. Okay. Masa tu Perang Dunia Pertama. Okay. So apa yang terjadi dalam perang tu, benda tu start dekat Amerika sebenarnya. Bukan Spanish tu sekadar nama. Spanish tu dia ambil daripada konteks Spain adalah negara yang terkecuali daripada perang dunia time tu. Okay. So dan dia start daripada camp dekat Amerika. Masa tu dah ada dalam 50 orang mati. Tapi dia decide untuk pergi ke Europe juga. Dan daripada Europe dia pergi ke France, dia pergi ke negara-negara lain. Dan apa kelemahan mesti adalah diorang tak ada ilmu pasal benda tu. Mungkin masa tu pun diorang akan panggil novel influenza. Okay. Dan diorang tak ada quarantine, diorang tak ada social distancing. So bila dia ada mutation dekat France kalau saya tak silap, bulan Mei. Dan masa tu kalau kata kita tengok COVID sekarang, dia bunuh kebanyakan umur 60 ke atas. Tapi second wave yang Spanish flu ni yang beza dan menakutkan. Kalau kata benda terjadi, benda sama untuk sekarang memang menakutkan. Second wave Spanish flu ni dalam masa 24 jam dia akan demam teruk dan jadi macam-macam. Dan untuk individu yang berumur 20-an pun diorang akan mati dalam masa 24 jam. So berapa lama masa kita tak tahu. Kita tak ada ilmu pasal COVID-19 ni lagi. So kita tak tahu mutation macam mana yang dia akan buat dan dia akan jadi. So sebab tu yang kita tekankan adalah benda ni kita akan ambil masa setahun 2 tahun daripada the new normal ni. Okay, sebab kita tak tahu kita akan terjadi ke tak dan sama ada bila terjadi kita boleh handle ke tak second wave. Okay. First wave ni kita dah flatkan curve tu. So sekarang ni kita masuk peringkat bukan kosong tetapi case peringkat yang kita boleh handle case COVID. Okay. So kalau kata jadi second wave dan yang teruk kita tak tahu kalau kata kita boleh handle COVID masa tu ke tak. Okay, so kalau kata next soalan adakah kita jangka COVID akan ada second wave? Kita harap tak ada tapi kebarangkaliannya akan ada. Sebab orang akan start kerja dan sekolah akan buka melainkan vaksin dah ada. Okay. Ada apa plan Malaysia? Plan Malaysia macam yang Dr. Hisham selalu sebut lah. Setahun dulu ni memang new normal tu adalah normal baru, kebiasaan baru yang kita kena terima lah. Kita suka ke kita tak suka ke, yang tu adalah kita kena buat. Okay. Dan kita tak tahu sekolah akan buka bila dan kalau kata sekolah buka dan ramai yang terjadi sakit ke apa kita tak tahu. Okay. Macam mana nak tahu madu asli ataupun tiruan? Saya tak tahu nak jawab macam mana. Kita tak payah tu. Itu kita tolak tepi lah. Lama skip dog pasal rokok ni. Dah lama dah saya cakap pasal rokok kot. Asal vape ada efek ke tak? Okey, mungkin daripada aspek vape dan juga rokok ni. Okay, salah satu cara COVID berjangkit adalah daripada kita batuk. Dan bila kita batuk, kalau kata kita pernah dengar dekat TV, dia guna perkataan droplet. Bila kita batuk, air liur kita kecil-kecil itu akan jatuh ke bawah dan dia tak akan jarak yang lebih daripada 1 meter untuk dia jatuh ke bawah. So, bila kita batuk, semua tu akan turun secara graviti dan dia tak akan bergerak lebih daripada 1 meter. Okay. Tapi apa yang asap vape dan rokok ni buat adalah kita takut dan kita tak ada data sebab benda adalah benda baru. Okay, apa yang kita takut?
adalah benda ni akan, instead of benda tu jatuh ke bawah, dia akan buat benda ni pusing melayang dan orang lain akan kena. Macam satu contoh di negara China yang diorang kesan, dalam restoran tu seorang ada COVID, dia pasang aircon dan aircon tu yang sekilitkan COVID dan ada 9 orang yang kena selepas tu. Okay. So kita tak tahu lagi sebab benda ni benda baru, so kita tak tahu dia akan jatuh, memang dia akan jatuh ataupun kita takut asap vape ataupun rokok tu akan bawa benda tu pusing-pusing. Okay. So maksudnya new norm ni tak bolehlah hisap vape bersama-sama kan maksudnya. Yes. Kalau boleh, kalau kata benda tu buat kat luar rumah pun, memang nak tak nak, suka ke tak suka, balik kena mandi, tukar baju dulu baru boleh pegang budak. Okay, sebab kita tak tahu. Okay dah kot, dah jawab soalan semua dah kot. Ada soalan. Ada yang last. Untuk anak-anak yang kena asma, kadang-kadang disebabkan sejak tahap, adakah kelemahan ini akan kekal sehingga besar? Ini topik yang lain. Tapi asma dan eczema dia adik-beradik. Asma, resdung dan eczema ni adik-beradik. Okay. Kebanyakan asma, majoriti dia akan hilang bila dia masuk peringkat remaja. Itu benda yang baik pasal asma lah. Okay, tapi dia kena kontrol daripada kecil, sebab kalau kata asma tak kontrol boleh jadi teruk. Tapi setengah-setengah tu dia hilang dan dia ganti dengan resdung pada peringkat remaja. Sebab tu bila masuk peringkat remaja dan dewasa ni, kita tak berapa nampak sangat orang asma, tapi banyak orang resdung. Okay. Dalam term medikal kita panggil dia allergic march lah. Maknanya dia pergerakan dia punya fasa dia akan progress. So sekarang dia mungkin peringkat umur 2-3 tahun dia start dengan asma. Bila dia masuk 10 tahun, bila masuk 5 tahun dia akan start makin kurang. Dia masuk 12-13 tahun, benda tu akan makin kurang dan hilang, dan bila 3-4 tahun lepas tu dia akan ganti dengan resdung. Okay. Adakah virus termasuk, bukan virus ini asal semula jadi? Tak ada data lagi yang kita nak buktikan ni daripada perbuatan manusia. Kalau kata kita pergi ke website WHO, kalau kata sekarang kita pergi ke website WHO pun, dia akan tulis COVID ni sama dia punya sifat yang asal tu dengan apa yang non-lupa dekat kelawar, dan sama ada kelawar tu daripada dia transmitkan benda ni kepada pangolin, tenggiling yang orang semua makan kat sana. So sekarang ni benda tu spekulasi sebab kita tak tahu. Tapi apa yang kita spekulate ialah kat sana orang makan dan benda tu berjangkit kat manusia. Kalau kata kita tengok daripada contoh sejarah Nipah virus, dulu kita blame macam-macam. Kita sembuh nyamuk sebab kita rasa daripada nyamuk. Tapi last kali diorang jumpa benda ni adalah daripada babi. Okay, dan selepas tu diorang bunuh babi secara banyak-banyak lah. Okay, so ada benda yang kita tak tahu lagi. Tapi untuk sekarang apa yang kita boleh relatekan adalah kepada apa yang diorang makan kat sana lah. Okay, macam kawan saya makin teruk resdung. Tak jawab apa ni. Okay. Saya rasa dah habis, saya rasa dah cukup kot soalan ya. Okay. Sebelum kita akhiri, doktor mungkin boleh tambah last pesanan, ataupun doktor nak cakap pasal apa-apa mengenai doktor sebagai konsultan pediatrician, kiranya seorang saja Melayu di Batu Pahat ke? Alright, saya berhijrah ke Batu Pahat ni sebab dekat Batu Pahat tak ada pediatrician Muslim kat sini. So saya datang ni dengan hajatnya untuk sediakan alternatif lah untuk kat sini. Dah 2 bulan kat sini dan saya rasa tak ramai lagi yang tahu. Jadi kalau kata ada yang especially kat area Batu Pahat yang cari Muslim punya pit Melayu, dan boleh cari dekat saya lah. Dan saya juga ada sediakan dekat Facebook saya, facebook.com/Dr. Azri Fikri, untuk daily artikel saya akan buat untuk pasal topik-topik untuk pendidikan lah, denggi dan lain-lain. Antara topik terbaru saya sentuh pasal denggi sebab kes denggi dah naik balik semua untuk cakap pasal COVID, kes denggi dah naik balik. So benda-benda macam tu lah. Doktor boleh bagi ke bagaimana cara untuk kontak doktor. Macam saya sebut tadi dekat Facebook saya, facebook.com. Dekat poster tu ada juga, facebook.com/Dr. Azri Fikri.
Betul. Untuk orang Batu Pahat, orang nak book appointment pun saya dah setkan kolom dekat situ, ataupun apa-apa soalan boleh tinggalkan message dekat situ. Okay. So Okay. banyak itu pasal kerjaya, dan yang lain harap-harap kita dah sama-sama belajar daripada malam ni lah. Yang kurang harap-harap sebagaimana yang doktor tahu, semua yang ada pada hari ini adalah semua ejen lah. So saya rasa kerjasama pada malam ni merupakan, sebab ejen pun kadang-kadang contoh dia ada patient dekat Batu Pahat ataupun kawasan sekitarnya, ejen boleh refer lah in case kalau patient nak warded ke apa. So saya harap dengan collaboration pada hari ini, in the future, contoh jika klien kita nak masuk hospital, supaya proses GL ke dimudahkan lah, maksudnya proses-proses pun InsyaAllah mudahkan lah, insyaAllah. Okay. So terima kasih Dr. Azri. sama-sama. Saya rasa sangat banyak poin yang kita belajar daripada doktor tadi. Tapi betul kan? So banyak benda kita sebagai parents dan kita sebagai adult, kita new norm ni kita tak boleh pegang budak-budak, tak boleh terus peluk ke, tak boleh lah. Maksudnya kita nak kena jaga dari segi social distancing, hygiene semualah. Okay? So alhamdulillah hari ini semua saya harap ada yang ambil nota. Kalau yang tak ada pun kita buat record. Kita record lah session pada malam ini. Alright. Okay, so terima kasih Dr. Azri. InsyaAllah maybe akan ada lagi collaboration selepas ni. Mungkin. Kalau nak education session apa-apa pun boleh je. Just contact boleh. Alright. Okay, so Dr. Azri kalau ni pun